Yang berhormat Datuk Saifuddin Nasution bin Ismail Macang. Tan Sri Yang di-Pertua, soalan nombor 6. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih atas soalan tersebut. Kementerian Sumber Manusia melalui Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan adalah merupakan jabatan yang bertanggungjawab dalam menjaga hal ehwal keselamatan dan kesihatan semua pekerja yang bekerja di negara ini, termasuklah yang melibatkan pekerja asing. Dalam memastikan keselamatan pekerja terjamin, kerajaan telah menggazetkan 2 akta yang melibatkan keselamatan pekerja, iaitu Akta Kilang dan Jentera 1967 dan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994. Tuan Yang di-Pertua, kerajaan amat mengambil berat keselamatan pekerja asing yang bekerja di negara ini, dan kerajaan melalui undang-undang yang telah dikuatkuasakan akan mengambil tindakan ke atas mana-mana majikan yang gagal melaporkan kemalangan atau gagal mempraktikkan amalan keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja kepada semua pekerjanya. Selain mengambil tindakan undang-undang, kerajaan juga telah menjalankan tindakan yang bersifat proaktif, iaitu dengan menjalankan pemeriksaan di tempat kerja, pemeriksaan kilang dan jentera, serta menjalankan aktiviti promosi dan kesedaran yang objektif utamanya adalah untuk mencegah kemalangan pekerjaan daripada berlaku dan memupuk pengaturan iaitu self-regulation dengan izin di kalangan majikan dan pekerja. Piawaian antarabangsa dengan Malaysia adalah sama, yang mana semua akta dan peraturan perlindungan yang melindungi pekerja asing adalah sama, dan akta-akta dan peraturan mengenai keselamatan kesihatan pekerjaan di Malaysia adalah diiktiraf di peringkat antarabangsa dan ILO. Dan berdasarkan kepada analisis kemalangan pekerjaan yang melibatkan pekerja asing, adalah didapati bilangan kemalangan yang dilaporkan pada tahun 2010 ialah sebanyak 5,867 dan pada tahun 2011 sebanyak 5,027, terdapat penurunan sebanyak 14%, dan kes maut pula pada tahun 2010 adalah seramai 254 dan 2011 seramai 233, terdapat penurunan sebanyak 8%. Saya percaya pengurangan ini adalah disebabkan oleh keberkesanan penguatkuasaan dan peningkatan promosi keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Terima kasih. Tan Sri, terima kasih. Terima kasih juga pada Yang Berhormat Menteri. Bolehkah Yang Berhormat Menteri lanjutkan lagi penjelasan tentang statistik kemalangan, sama ada yang membabitkan kematian ataupun kecederaan yang dicatatkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan itu membabitkan juga angka kematian pekerja asing, ya, itu, atau ianya cuma membabitkan pekerja tempatan terhadap angka-angka itu, ya. Aspek kedua ialah tidak jauh daripada lokasi parlimen kita ni, ya, di sekitar kawasan Bangsa dan lokasi lain di Kuala Lumpur. Satu ketika Yang Berhormat Tan Sri, saya sempat menziarahi kawan saya yang kebetulan tinggal di satu lokasi apartmen yang agak tinggi, dan berdekatan dengannya adalah beberapa lokasi pembinaan, dan daripada situ ketara sangat aspek keselamatan yang diabaikan. Saya tak nampak pekerja memakai topi keselamatan, jaket keselamatan atau tali pinggang, bahkan tak ada jaring keselamatan. Keselamatan membabitkan pekerja dan juga orang awam melalui kawasan. Jadi aspek penguasaan ini, walaupun saya sedar kesungguhan kementerian itu ada, tapi ada juga yang terlepas pandang, dan bagaimana ini boleh kita kurangkan. Terima kasih. Terima kasih Yang di-Pertua. Untuk makluman bersama, Perkeso hanya melindungi pekerja-pekerja negara ini yang berpendapatan RM3,000 ke bawah. Hanya bagi mereka yang memulakan pencaruman
semasa gaji mereka kurang daripada 3,000 tapi seterusnya boleh sambung walaupun gaji mereka kemudiannya lebih daripada 3,000, iaitu once in akan dengan izin terus boleh diteruskan. Dan angka pekeso saya boleh bagi untuk dalam 3 tahun, iaitu pada tahun 2009 terdapat keseluruhan kes kemalangan yang dilaporkan ialah 55,186 kes. Pada tahun 2011 meningkat kepada 57,656 kes, dan 2011 angka itu adalah 59,000 lebih. Saya minta izin ya Mak, saya akan buat bertulis yang spesifik ya. Dan kita dapati bahawa kemalangan industri sebenarnya atau kemalangan di tempat kerja sudah berkurangan sebenarnya pada tahun 2011 menurun sebanyak 18.17%, tetapi kes kemalangan berulang alik tempat kerja, iaitu dari rumah ke tempat kerja, dari tempat kerja balik ke rumah dan waktu makan tengah hari, ini telah meningkat kepada 41.4%. Jadi kita dapati angka kita yang besar itu sebahagiannya adalah kes kemalangan berkaitan dengan berulang alik tempat kerja. Dan angka ini tidak meliputi pekerja asing, kerana pekerja asing diliputi di bawah Akta Pampasan Pekerja 1952, yang mana mereka mencarum membayar caruman RM72 setahun untuk meliputi kemalangan maut, hilang upaya sementara dan hilang upaya kekal, dan mereka boleh mencarum kepada mana-mana 28 syarikat insurans yang dilantik oleh Kementerian Sumber Manusia. Dan keduanya tentang kes yang Berhormat sebut tadi, iaitu amalan-amalan keselamatan di kalangan pekerja-pekerja. Ini memang merupakan satu bidang yang sangat kita ambil berat, kerana kita dapati bahawa di kalangan pekerja-pekerja masih lagi kurang kesedaran dan kebertanggungjawab atas hal-hal ini. Dan untuk itu kita memang berharap bahawa setakat ini kerja-kerja kempen keselamatan kesihatan, majlis-majlis ilmu dan penerangan, dan semua ini bukan hanya dilaksanakan oleh Jabatan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan, juga oleh Jabatan Tenaga Kerja, PEKESO, bahkan lain-lain agensi juga ada menjalankan kempen-kempen keselamatan. Dan ini juga disokong oleh Majlis Negara bagi Keselamatan Kesihatan Pekerjaan yang dianggotai oleh Wakil Majikan Pekerja, kementerian-kementerian berkaitan dan juga pertubuhan-pertubuhan sukarela. Dan terdapat banyak juga pertubuhan-pertubuhan sukarela yang mengadakan smart partnership dengan izin dengan Kementerian Sumber Manusia di dalam usaha kita untuk mempromosikan lagi kesedaran keselamatan kesihatan pekerjaan. Terima kasih. Sila.